sampai hari ini kita akan lihat ya konsep yang baharu ya, yaitu berkaitan dengan ayat masmuk. Ayat masmuk. Masmuk 是复句. So ayat masmuk sebenarnya merupakan penggabungan dua ayat tunggal. Ada dua ayat tunggal. Untuk membentuk satu ayat masmuk. So 还有两个单句combine 在一起，然后akan diselipkan dengan kata hubung. Nanti kita akan lihat contoh. So ayat masmuk sebenarnya dibagikan kepada tiga jenis ayat. Yang pertama, ayat masmuk gabungan. Yang kedua ayat masmuk panjangan. Yang ketiga ayat masmuk campuran. Ada tiga bentuk. Apakah tiga bentuk itu? So sebelum itu kita lihat ya, sebenarnya ayat-ayat ini sebenarnya akan ditambahkan dengan kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan. Semua ini adalah kata hubung gabungan. So ini adalah contohnya. Kamu boleh pisahkan dua-dua ayat ini. Ayat tunggal ini. Kalau kita abaikan kata hubung pun boleh. So kalau yang ini common semua orang tak tahu dan. Kalau kamu masukkan dan di sini, maka dia akan jadi menggabungkan dua subjek dengan subjek, objek dengan objek, atau ayat dengan ayat. So Elaine beratur untuk membeli nasi lemak dan air sirap di kantin sekolah. So saya nak jadikan dua ayat tunggal pun boleh, yaitu Elaine beratur untuk membeli nasi lemak di kantin sekolah, ataupun Elaine beratur untuk membeli air sirap di kantin sekolah. So saya tak akan gunakan dan. Itu untuk ayat tunggal. Kalau saya nak jadikannya sebagai ayat masmuk, maka saya akan tambahkan kata hubung gabungan ini di tengah-tengah nasi lemak dengan air sirap. Yang kedua, atau menunjukkan pilihan. Apa yang kamu mau pilih. Biasanya disertakan dengan kata tanya. Tanda tanya di sini ya. Kamu mahu air kopi ke atau air teh? Tanya Sally kepada Nicing. Itu pilihan. Tiga tetapi menunjukkan sesuatu yang bertentangan. Biasanya depan itu rujuk yang positif, tapi di belakang itu ya negatif, tak sama, bertentangan. Kau itu cantik, positif lah. Tetapi mahal. Mahal itu negatif. Bertentangan. Budak itu malas tetapi pandai. Itu contohnya. Yang ketiga, serta. Serta ini biasanya menggabungkan subjek dengan subjek, objek dengan objek, dan ayat dengan ayat setara. Tapi mesti kamu gunakan selepas penggunaan kata hubung dan. Contoh yang ini, Irfan dan keluarganya serta Makcik Nasriah akan bercuti ke pulau perhentian minggu depan. 意思就是说，如果你要用这个serta的话，你的前提是要用了dan，用了dan过后才可以用serta。如果你的句子是没有dan的话，不可以直接用serta，不可以说 Irfan Tohal keluarganya serta Makcik Nasriah，不可以，tak boleh macam ni. Kamu perlu letakkan dan, lepas itu baru gunakan serta. Yang seterusnya lalu menunjukkan perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Ada proses A, proses B. Salty terjun ke dalam sungai, itu proses yang pertama. Lalu berenang ke arah hutan kelemasan, itu proses yang kedua. Dua perbuatan yang dilakukan berturutan. Baik, kemudian sambil ataupun seraya. Sambil跟 seraya 是一样意思的意念。seraya sama, seperti dia. Menunjukkan perkara yang dilakukan pada waktu yang sama. Contohnya, Encik Moy memandu kereta sambil mendengar siaran radio. Dua perbuatan dilakukan pada waktu yang sama. Ataupun Encik Moy memandu kereta seraya mendengar siaran radio. Boleh. Itu ayat masmuk gabungan. Kemudian kita juga lihat satu lagi kelompok lagi, sebaliknya menunjukkan sesuatu yang bertentangan. Bertentangan, 对比的. Habis tidak pergi ke sekolah, sebaliknya merayau-rayau di pusat berita. Sebaliknya. Maka menyatakan sesuatu setelah itu ataupun lalu. Maka
lalu kemudian bolehlah kita guna pakai ini. Langit mendung, maka ataupun lalu ataupun kemudian kakak pun mengutip kain dari ampaian. Okey, melainkan ataupun kecuali menunjukkan pengecualian. Semua buku teks telah dibalut kecuali buku teks itu. Kecuali maksudnya buku teks itu tak balut, semua sudah balut. Okey, 除了 okey, padahal menunjukkan keadaan yang sebenar. Ricky tidak pergi ke pejabat, padahal dia sudah sembuh daripada demam. Okey, dia sudah sembuh, tapi dia masih tak pergi ke pejabat lagi. Apa yang terjadi? Padahal, okey, lagi menunjukkan maksud sedang. Pemuda itu tampan lagi berbudi bahasa. Okey, kemudian menyatakan maksud selepas itu. Linda mengupas kulit bawang merah, kemudian ataupun lalu membasuhnya sehingga bersih. Itu boleh. Malahan menunjukkan pertentangan dengan maksud ayat yang utama, iaitu menunjukkan maksud utama. Ayat utama itu suara datuk yang lantang itu bukan saja tidak menakutkan saat, malahan membuatkannya ketawa. Okey, so itu maksudnya kita gabungkan dua-dua ayat tunggal itu supaya jadi ayat mazmur yang digabungkan bersama-sama dengan kata hubung. Okey, baik. Dalam buku kuning kamu ada latihannya. Jadi saya akan bincangkan sedikit sahaja latihan dalam praktis 35. Jadi praktis 35 ini kamu boleh dapat dalam muka surat 90. Okey, praktis 35 ini. Okey, contohnya soalan ini senang ya, lengkapkan ayat di bawah dengan kata hubungan sesuai. Baik, keadaan ini sentiasa beroperasi. Maksudnya tiap-tiap hari dia beroperasi. Hanya satu hari dia tidak beroperasi, iaitu hari Ahad. So, apa yang sesuai? Kecuali. Okey, ini kecuali. Tiba-tiba angin bertiup kencang, kedengaran suara tangisan. Tiba-tiba angin bertiup kencang, lalu kedengaran suara tangisan. Okey, menakutkannya. Kemudian kumpulkan buku itu sekarang. Okey, dan pastikan jumlahnya mencukupi. Okey. Kemudian cerita memang cantik, malahan lebih cantik daripada adiknya. Kalau dibandingkan yang sebelumnya itu lagi cantik. Okey, itu contohnya. Jadi kamu nak isi tempat kosong yang ini. Okey, kemudian yang ini soalan yang 6, 7, 8, 9 dan 10. 5 sampai 10 ini. Yang ini kamu buat dalam buku tata bahasa. Okey, ini buat dalam buku tata bahasa. Okey. Baik. So yang depan yang saya dah bagi ni tak perlulah. Satu tambah itu tak perlu. Okey, tapi kamu kena tulislah. Praktis 35, tulis lengkapkan ayat-ayat di bawah ini dengan kata hubung yang sesuai. Kemudian kamu lompat kepada soalan 5 hingga 10. Nanti saya akan bagi. Okay. Kemudian seterusnya praktis 36 pun sama. Kamu gunakan kata hubung yang diberikan. Contohnya dan ini. Okay, dan. Kemudian kamu masukkan jawapan dia. Okay, tengok dia ada dua ayat tunggal. Di sini dia insaf, ayat tunggal pertama. Dia mengaku tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Ayat tunggal yang kedua. Dia ada dua ayat tunggal. So, dia mahu kamu masukkan dan. Mana kamu letakkan? Di sinilah. Dia insaf dan mengaku tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Jadi, tak perlulah ulang dua kali dia. Okey? So, kemudian yang kedua itu ada pilihan. Beliau akan terbang ke Dubai. Beliau akan terbang ke Jepun. Berbagi atau. Macam mana kamu letak atau ini. Beliau akan terbang ke Dubai atau ke Jepun. Mesti wujud dua-dua kali ke ini ya. Ke Dubai atau ke Jepun. Okey. Okey, yang lain itu kamu tengok kata hubung itu sudah bagi, kemudian kamu masukkan. Okey. Mana satulah yang sesuai. Okey. Yang ni kamu buat dalam buku
tata bahasa, tapi tak perlu salin soalan. Okey, soalan tak perlu salin, terus tulis jawapan dan gariskan kata hubung. Gariskan semua kata hubung. Okey, baik. Seterusnya kita akan lihat satu lagi konsep yang berkaitan dengan kata hubung panjangan, iaitu ayat masmur yang kedua yang dipanjangkan. Okey, so kata hubung panjangan merupakan kata hubung yang menyambung kausa setara ataupun panjangan pada kausa utama dan induk. Dia ada 3 bentuk. Panjangan ini ada relatif, okey, ada komplement dan juga keterangan. Okey, apakah semua itu? Okey, kita tak mau lihat inilah, kita lihat yang contoh ini. Okey, sebenarnya dia ada 3 bentuk. Relatif hanya satu saja, yang. Mestilah yang. Maksudnya dia nak jadikan ayat itu lebih lengkap. Contohnya, Nozila membeli baju yang berwarna hijau. Ayat yang sebenarnya itu Nozila membeli baju. Baju itu berwarna hijau. Kemudian dia gabungkan ayat itu juga dengan menggunakan ayat ini. Okay? Yang kedua, kata hubung komplement bahawa ada beruntung. Biasanya digunakan untuk ayat aktif ataupun cakap ajuk lah. Okay? Seperti Cikgu Ling menyatakan bahawa, menerangkan bahawa, menjelaskan bahawa, okay? Memberitahu bahawa. Ada kata kerja di depan ni, ada yang ni lah, okay? Kata hubung komplement. Okay? Bahawa pelajar-pelajarnya rajin belajar. Okay, yang kedua, penjenayah itu amat sukar untuk melepaskan diri. Untuk, okay? Melepaskan diri. Okay?